Hello，大家好，欢迎收看 BTTV 新闻。我叫 Beverly Anastasia Lim。Sekolah dan Persatuan Cina di Sabah mendapat bantuan kewangan hampir 20 juta ringgit. Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah GRS menyerahkan bantuan kewangan sebanyak 19.7 juta ringgit kepada sekolah Cina, Tadika, Tokong dan Persatuan Cina di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor berkata, bantuan kewangan itu jelas menunjukkan bahawa kerajaan GRS sentiasa mengutamakan keadilan dalam semua aspek termasuk memberi bantuan kepada rakyat tanpa mengira agama dan bangsa. Secara keseluruhan, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah 43 juta ringgit iaitu 18 juta ringgit kepada sekolah bukan Islam dan 25 juta ringgit kepada badan keagamaan bukan Islam untuk tahun lalu. Ketua Menteri berkata demikian di Majlis Penyerahan Bantuan Kewangan Kerajaan Negeri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah di Kota Kinabalu siang tadi. Sebanyak 13.5 juta ringgit diberikan kepada 7 sekolah menengah jenis kebangsaan Cina, 9 sekolah menengah persendirian Cina, 83 sekolah jenis kebangsaan Cina dan 142 tadika. Sejumlah 5.29 juta ringgit telah diluluskan untuk perbaikan dan pembangunan 145 tokong di seluruh Sabah. Turut diluluskan peruntukan berjumlah 1 juta ringgit kepada beberapa persatuan Tionghoa di negeri Sabah untuk menjalankan aktiviti mereka sempena Tahun Baru Cina. Haji Ji berkata, sebuah jawatan kuasa teknikal telah ditebuhkan oleh Jawatan Kuasa Pemberian Bantuan Kerajaan Negeri bagi sekolah-sekolah dan badan-badan keagamaan. Ia bagi meneliti permohonan yang diterima daripada berbagai badan keagamaan dan sekolah bukan Islam di seluruh Sabah. Haji Ji berharap bantuan kewangan yang diagihkan ini dapat membantu membangun dan membaiki sekolah serta rumah ibadat yang terbabit. Katanya, ini sekaligus akan memberi keselesaan dan manfaat kepada rakyat bukan Islam di peringkat akar umbi di Sabah. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Wetron Bahanda berkata, rakyat yang memerlukan bantuan perumahan dan membaik pulih rumah akan terus dibantu menerusi Rumah Sentuhan Kasih. Katanya meskipun kerajaan berdepan kekangan peruntukan bagi membina perumahan di setiap kawasan parlimen, namun wakil rakyat perlu mengambil pendekatan untuk membantu rakyat yang benar-benar memerlukan rumah. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandau akan memastikan permasalahan rakyat yang memerlukan bantuan rumah di kawasan Dun itu akan sentiasa diberi perhatian. Katanya sejak beberapa bulan lalu, banyak rumah penduduk seperti di Kampung Kerongkom yang amat uzur dan memerlukan pembinaan rumah baru serta pembaik pulihan. Atas sebab itu, di kawasan Dun Bandau, beliau melaksanakan inisiatif Rumah Sentuhan Kasih bagi memenuhi keperluan perumahan rakyat. Wetron berkata demikian selepas program penyerahan Rumah Sentuhan Kasih Dun Bandau semalam. Rumah Sentuhan Kasih itu diserahkan kepada Jainti Dakun 40, seorang ibu tunggal yang mempunyai 5 orang anak. Penerima sebelum ini tinggal di sebuah pondok usang selama lebih 3 tahun. Pembinaan rumah itu dilaksanakan melalui peruntukan Adun Bandau. Program ini turut dilaksanakan dengan kerjasama badan bukan kerajaan dengan projek perintis bermula awan bulan lalu. Wetron berkata usaha itu akan diteruskan untuk membantu rakyat yang memerlukan bantuan rumah. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun dengan 276 kes dilaporkan hari ini berbanding 298 kes semalam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 49,144 kes.
Tiada kes kematian dilaporkan hari ini. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata 3 kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. Kluster Kampung Samin Sipitang dengan 28 kes kumulatif, kes indeks adalah seorang wanita yang dikesan positif selepas pulang dari majlis pengebumian di Kampung Samin Sipitang. Kluster kedua ialah kluster Kampung Padas Damit Beaufort dengan 32 kes kumulatif. Manakala kluster ketiga ialah kluster Ladang Sungai Pin di Kinabatangan dengan 36 kes kumulatif. 301 pesakit telah sembuh hari ini manakala 2,035 pesakit sedang menerima rawatan. 1,923 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Meteor punca bunyi letupan misteri di Brunei dan Sabah. Misteri bunyi letupan di langit yang menyebabkan gegaran di Sabah, Brunei dan utara Sarawak pagi semalam akhirnya terjawab. Persatuan Astronomi Negara Brunei Darussalam (PABD) hari ini mengesahkan kejadian itu berpunca daripada meteor. Menurut PABD, meteor telah dikesan memasuki ruang udara Brunei pada pukul 11 pagi. Pihaknya telah menerima maklumat dan foto dari saksi kejadian yang mengatakan meteor itu menghasilkan bunyi kuat dan asap. Sebelum ini, media tempatan di Malaysia dan Brunei melaporkan berlaku kejadian letupan misteri di ruang angkasa di Brunei dan Labuan kira-kira 11 pagi semalam. Letupan yang disusuli dengan gegaran selama 10 saat itu turut dirasai di Sipitang dan Beaufort. Pusat Kaji Gempa Kebangsaan Brunei dalam satu kenyataan berkata gegaran telah dikesan oleh salah satu stesen seismik milik mereka. Gegaran dirasai pada pukul 11.03 pagi dan jelas bukan berpunca dari gempa bumi di Brunei serta negara jiran. Gegaran turut dirasai di beberapa lokasi di Brunei, kata kenyataan itu lagi. Polis Ranau membantu pelajar mendapatkan akses internet. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Ranau mengambil inisiatif membersihkan kawasan dan membina kemah di atas bukit setinggi 100 meter di Kampung Paus Ranau bagi membantu pelajar mendapatkan capaian internet untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ketua Polis Daerah Ranau, DSP Sammy Newton berkata, ketiadaan isyarat internet yang baik di kampung itu menyukarkan pelajar mengikuti sesi PDPR. Sehubungan itu, pihaknya menyediakan kemah di atas bukit di ladang kelapa sawit bagi memberi manfaat kepada lebih 30 pelajar di kampung itu. Katanya, semua peralatan kemah lengkap dengan meja dan kerusi, sumbangan pegawai dan anggota IPD Ranau. Turut disumbangkan cecair pensanitasi tangan dan bakul makanan untuk pelajar di situ. Semi berkata, Kampung Paus terletak kira-kira 70 km dari Pekan Ranau dan lebih 20 km dari jalan utama. Sehubungan itu, bagi memastikan keselamatan pelajar di kemah berkenaan, rondaan pemantauan polis dari IPD Ranau juga dijalankan. Inisiatif ini bersesuaian dengan tema Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Semi berkata, kemah berkenaan dibina Jumaat lalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Dr. Mistirin Radin, memuji usaha IPD Ranau itu. 晚安，再见。